Hai, saya Nur Syuhada binti Zamri dari KUPT MKL. Hari ini saya akan membincangkan tentang rogol dan perogol salah siapa. Okey, so ni tajuk kita orang, kes rogol di Malaysia, salah mangsa atau pemangsa. Pada zaman yang serba canggih ini, kes rogol bukanlah sesuatu yang asing buat kita rakyat Malaysia, terutama wanita dan kanak-kanak di bawah umur. Hal ini kerana perogol-perogol masih bebas di luar sana tanpa mendapatkan sebarang pembalasan. Dengan ini, ia memerlukan kerjasama semua pihak dalam menangani kes rogol ini. Jika dibiarkan berlarutan, ia akan memberikan kesan negatif kepada negara dan juga masyarakat. Di samping itu, ibu bapa haruslah memberikan pendidikan moral kepada anak-anak seawal usia mereka 13 tahun. Pihak kerajaan juga boleh memperketatkan undang-undang dan secara tidak langsung ia akan memberikan rasa gerun kepada perogol-perogol dan mungkin menjadi asbab kepada mereka untuk memberhentikan melakukan perkara yang terkutuk ini. Pihak-pihak yang berwajib seperti polis boleh menjalankan usaha sama dengan pihak-pihak yang lain. Sebagai contoh, menjalankan rondaan di perumahan-perumahan yang menjadi perhatian perogol. Dengan cara itu, kes rogol dapat dikurangkan dari semasa ke semasa dengan kerjasama semua pihak. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris Idham bin Nur Zaini. Nombor ID saya ialah AM200-700-7032. Saya dari Seksyen 8. Belakangan ini, kes rogol yang membabitkan suspek remaja menjadi tajuk utama surat akhbar dan bukan lagi isu baharu. Baru-baru ini, negara dikejutkan lagi dengan kes seumpamanya. Punca pertama terhadap kes rogol adalah pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan. Pada era globalisasi kini, golongan remaja yang bergaul secara bebas yang kelihatan bermerasaan di tempat awam tanpa menghiraukan kehadiran serta pandangan orang awam terhadap mereka. Bersentuhan tangan di antara pasangan maupun kawan mendorong kepada kes rogol. Pergaulan sosial yang tidak ada batasan juga merupakan penyebab gangguan seksual. Dalam zaman moden ini, lelaki dan perempuan beramah mesra dan bergaul tanpa mengira batasan. Ekoran daripada pergaulan itu akan mendorong kepada berlakunya gangguan seksual. Kuasa turut menjadi faktor gangguan seksual. Di kebanyakan tempat, lelaki biasanya memegang kuasa atau jawatan yang tertinggi berbanding wanita. Kuasa yang dimiliki boleh mendorong mereka memenuhi naluri seksual dengan melakukan gangguan seksual terhadap anggota bawahan. Selain itu, faktor kedua berlakunya kes rogol adalah kekurangan didikan agama. Agama berperanan penting dalam kehidupan seseorang yang menjadi panduan seseorang ke arah kebaikan. Didikan agama turut mengajar penganutnya tentang kesan terhadap sesuatu perbuatan. Individu yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat berkemungkinan besar gagal dalam mengawal hawa nafsu mereka. Maka terbukti dengan berlakunya pelbagai jenayah yang tidak bermoral, termasuk jenayah rogol yang berlaku secara berleluasa. Di samping itu, punca kes rogol yang berlaku adalah media elektronik. Penyalahgunaan teknologi telah dilakukan oleh pelbagai pihak sama ada golongan muda atau peringkat usia. Sumber-sumber yang tidak sepatutnya seperti aksi-aksi daripada filem, klip video yang memberangsangkan dan lawan web lucah yang dapat dimuat turun dari internet adalah mudah untuk didapati oleh semua individu. Hal ini dikatakan demikian kerana sumber ini mudah untuk diperoleh kerana teknologi canggih seperti telefon pintar, komputer riba dan lain-lain lagi. Media elektronik juga mudah didapati oleh semua orang dengan harga yang murah dan kanak-kanak meminta daripada ibu bapa sebagai hadiah hari jadi. Tambahan pula, pencapaian internet untuk pengguna-pengguna menjadi perkara mudah pada zaman moden ini. Hai dan Assalamualaikum. Saya Nur Adila binti Kamarudin daripada KUPT MKL. Hari ini saya akan membentangkan tindakan kerajaan dan masyarakat dalam mengatasi kes rogol di negara kita. Saya akan menceritakan tentang kesan kepada mangsa dan pemangsa. Yang pertama, kesan terhadap mangsa adalah psikologi. Kesan gangguan seksual memberi kesan yang amat mendalam dan ada kalanya mengambil jangka masa yang lama terhadap mangsa rogol. Rogol juga amat dahsyat sehingga mampu berakhir dengan kematian. Mangsa-mangsa rogol biasanya mengidap sejenis penyakit Rett Trauma Syndrome RTS yang dianggap sejenis penyakit psikologi pada masa dahulu.
RTS dianggap sejenis tindakan psikologi dan fisiologi yang biasa dialami oleh seorang mangsa rogol. Penyakit ini akan melibatkan rasa malu, ketegangan, kemarahan dan kadang-kadang kegundahan. Seterusnya, emosi. Mangsa gangguan seksual akan menunggang malu kerana mendapat pandangan serong daripada masyarakat terhadap mereka. Mangsa-mangsa rogol juga mungkin merasa kotor ataupun merasa bahawa diri mereka telah melakukan kesilapan. Kemungkinan besar, mangsa tersebut juga akan mempunyai perasaan untuk membunuh diri, mengasingkan diri dan hidup dalam ketakutan. Seterusnya, kecederaan pada fizikal yang berpunca daripada kes rogol meninggalkan kesan seperti lebam, bengkak dan luka-luka kerana perogol menggunakan keganasan seksual. Kesan ini dapat dilihat dengan jelas dan mudah dikesan oleh orang lain. Kesakitan boleh menjadi ketara dan boleh dirasai semasa dan selepas perkosaan. Akhir sekali, kesan terhadap pemangsa. Pemangsa rogol boleh dikenakan tindakan undang-undang yang telah dicatat dan hukuman yang berat menurut Seksyen 376 Kanun Kesiasaan. Individu yang melakukan jenayah rogol boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun berserta sebatan. Seterusnya, tindakan kerajaan dan masyarakat. Sebagai kerajaan yang mementingkan kesejahteraan rakyat, kerajaan sewajarnya mewujudkan pilihan tindakan dalam menangani isu sosial iaitu berkaitan dengan kes rogol di negara kita. Pertama sekali, dari segi pendidikan, kerajaan atau menteri mengaplikasikan pendidikan moral di sekolah. Pihak kerajaan juga mesti memperkenalkan silibus pengajian Islam di seluruh sekolah dan pelbagai tahap pendidikan sebagai subjek wajib di sekolah. Para ibu bapa dan guru mesti berganding bahu dalam memantau kelakuan anak-anak dan memastikan sukatan pelajaran agama diberikan perhatian dengan lebih serius. Sebuah sekolah perlu mempergiatkan kempen yang sihat dalam membangunkan nilai moral dan jati diri sasiah seperti kempen jaga pandangan dan memelihara kehormatan di seluruh peringkat, sama ada agensi kerajaan, sekolah, masyarakat dan juga keluarga. Seterusnya, menterian yang berkaitan seperti penerangan, komunikasi dan multimedia haruslah bertindak dengan lebih agresif dengan menyekat laman sesawang yang mempunyai unsur yang lucah. Penetapan cara pemakaian yang bersesuaian dengan etika agar tidak menjolok mata dan boleh menaikkan nafsu seseorang. Bagi umat Islam, menutupi aurat itu adalah wajib. Bagi bukan beragama Islam pula hanyalah batas untuk memakai sopan sahaja. Pihak berkuasa mesti menutup semua pusat maksiat sama ada yang berlesen atau tidak dan turut memantau pusat cyber umum seperti kafe cyber agar tidak menjadi tempat lepak remaja-remaja dengan aktiviti yang kurang sihat. Masyarakat pula haruslah memainkan tanggungjawab dalam pencegahan jenayah sebagaimana yang digariskan mengikut Undang-Undang Seperuntukan Seksyen 11 Kanun Prosedur Jenayah KPJ yang mewajibkan tindakan orang ramai untuk menolong pihak polis dalam menangkap, membuat report atau menahan orang yang telah melepaskan diri dari ditangkap oleh pihak polis. Ini dapat memudahkan kerja mereka dalam mencegah jenayah tersebut jika kita saling bekerjasama. Masyarakat juga boleh mengambil inisiatif dengan cara melakukan kawalan rondaan dari semasa ke semasa supaya kawasan yang dijaga perlu dijaga dengan ketat dan tiada kes rogol yang akan berlaku. Assalamualaikum, nama saya Akilatul Dehna binti Rahimi dengan nombor ID AM200-700-7700. Hari ini saya akan menceritakan tentang kes rogol yang berlaku di Malaysia dan saya akan mengulaskan bahagian saya iaitu kesimpulan. Berdasarkan kajian terhadap kes rogol yang berlaku di Malaysia seperti yang dinyatakan di atas, kita dapat melihat bahawa kes rogol merupakan salah satu jenayah yang mencatatkan jumlah kes tertinggi di Malaysia atas sebab-sebab tertentu. Seperti yang sedia maklum, kes rogol yang berlaku di Malaysia semakin berleluasa dan ianya telah memberi impak yang besar kepada mangsa dari segi psikologi dan emosi. Rogol juga akan mengakibatkan kecederaan dari segi fizikal seperti kehamilan, mengalami jangkitan urin, kesukaran berjalan ataupun mengalami patah tulang. Selain itu, mangsa juga kemungkinan besar akan mendapat jangkitan seksual seperti HIV, chlamydia, hepatitis B atau gonorrhea. Jangkitan yang dinyatakan di atas adalah sukar untuk dirawat. Bukan itu sahaja, golongan wanita akan merasa tidak selamat berada berdekatan kaum lelaki. Mereka juga tidak lagi berani untuk keluar pada waktu malam bersendirian kerana mereka merasa diri mereka terancam. Perasaan ini tidak sepatutnya wujud dalam diri mereka kerana mereka mempunyai hak kebebasan dan tidak sepatutnya berasa takut walaupun berada di mana-mana tempat.
Oleh hal yang demikian, pihak yang berkuasa haruslah mengambil tindakan yang berat terhadap perogol supaya dapat memberikan kesedaran kepada mereka. Contohnya, berdasarkan undang-undang di Malaysia, perogol yang didapati bersalah haruslah dihukum penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun atau dikenakan sebatan. Pada pendapat saya dan ahli kumpulan saya pula, perogol haruslah dikenakan hukuman gantung sampai mati, dikenakan penjara seumur hidup atau dikenakan sebatan sepanjang berada di dalam penjara kerana kes rogol ini dianggap kesalahan jenayah serius yang memberi kesan trauma berpanjangan terhadap mangsa dan keluarga mangsa. Dengan melaksanakan hukuman ini kepada perogol dapat memberi amaran dan pengajaran kepada mereka di luar sana yang mempunyai angan-angan untuk berbuat demikian kepada kaum wanita dapat dihentikan dan ini dapat mengurangkan kes rogol di negara kita. Di samping itu, antara cara mengatasi masalah ini ialah penekanan cara berpakaian mengikut syariah bagi umat Islam, memperkasakan silibus pengajian Islam dan mementingkan pendidikan moral di seluruh sekolah. Selain itu, penjaga dan guru haruslah sentiasa mengawasi kelakuan anak-anak tak kira di mana mereka berada. Contohnya, ibu bapa haruslah sentiasa memberi nasihat dan peringatan kepada anak-anak mereka tidak mengira jantina supaya tidak bergaul dengan orang yang bersikap negatif atau membenarkan mereka keluar dengan rakan-rakan tidak mengira waktu. Natijahnya, semua pihak perlu berganding bahu dalam menangani masalah rogol yang berlaku di Malaysia supaya kadar kes rogol dalam negara kita ini semakin berkurangan dan negara kita akan terus aman. Selain itu, harapan saya yang terakhir ialah mangsa-mangsa rogol di luar sana tidak mengira umur atau jantina haruslah menjadi berani dan kental dalam membuat laporan tentang kes rogol terhadap diri mereka agar perogol itu dapat ditangkap dan dihukum oleh pihak berkuasa. Bye. Thank you for watching. That's all from us. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share. Thank you.